إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya hormati Fadil Ustaz Ghazali, Imam Masjid Taman Sri Sisili, Adilatan Kuasa Masjid yang hadir. Seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayah-ayah saya serta bunda-bunda saya yang hadir pada malam yang barakah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapatlah sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang masih Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isya, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar sebuah sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Tajdid Atraful Hadis jilid yang pertama, dan kita masih lagi pada buku surat 38 yang membicarakan tentang 4 orang yang mustahak atas Allah Ta'ala, bahawa tiada dimasukkan akan mereka itu ke dalam syurga. Kita sambung ke situ ya, di mana pada bulan sudah kita telah pun membaca golongan yang kedua, dan insyaAllah kita akan sambung pula golongan yang ketiga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha mudminu khamrin وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير الحق والعق لوالديه. صدق رسول الكريم. رواه الإمام حاكم.
Kata Nabi SAW, ada 4 orang ini mustahak di atas Allah Ta'ala, bahawa tiada dimasukkan akan mereka itu ke dalam syurga, dan tiada merasai mereka itu akan nikmat syurga. Yang pertama, orang yang sentiasa minum arak. Yang kedua, orang yang memakan riba. Yang ketiga, yang memakan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Yang keempat, orang yang menderhakakan kepada kedua ibu bapanya. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya yang terkenal, iaitulah Al-Mustadrak lil Imam Hakim. Kata Nabi SAW, ada 4 orang yang tidak dimasukkan ia ke dalam syurga dan tidak merasai nikmat syurga. Allah haramkan dia untuk merasai nikmat syurga. Siapa dia? Yang pertama, mudminul khamr, iaitu orang yang berkekalan minum arak, tak mau berhenti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa akilur riba, orang yang memakan harta riba. Kedua-dua ni kita dah bahas dah pada bulan sudah. Kita masuk yang ketiga, wa akilu malil yatim bighairi haqq, memakan harta anak yatim tanpa kebenaran. Golongan yang ketiga kata Nabi yang diharamkan untuk merasai nikmat syurga ialah mereka yang memakan harta anak yatim dengan secara batil. Memakan harta anak yatim adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan sesuatu itu dengan secara batil. Maka ulama mentafsirkan melalui ayat ini terutamanya adalah harta anak yatim. Ta'rif ataupun definisi bagi anak yatim ini seperti mana yang disebut oleh para fuqaha. Ta'rif anak yatim ialah wa huwa mata abuhu dunal bulugh. Itu ta'rif. Wa huwa mata abuhu dunal bulugh, iaitu mati ayahnya sedangkan dia belum baligh. Itu yang anak yatim. Satu orang budak, satu orang kanak-kanak yang kematian ayahnya. Mati ayah bukan mati mak, mati ayah, dan budak tu belum baligh lagi. Maka kalau pak dia meninggal sedangkan dia belum baligh lagi, maka dia dipanggil sebagai anak yatim. Ini ta'rif fuqaha. Tapi kalau sekiranya dia dah baligh dah, dia dah baligh dah, baru pak dia meninggal, tak kira, tak disebut sebagai anak yatim lagi. Anak yatim ni pak dia meninggal, dia belum baligh. Itu ta'rif fuqaha. Abang-abang dia dah baligh dah, adik dia hak kecil sekali tak baligh lagi, hak kecil tu anak yatim. Kalau dia belum baligh lagi lah, kecil sekali tu yang belum baligh lagi tu, dialah anak yatim. Ini ta'rif yang ditetapkan oleh para fuqaha. Allah melarang kita memakan harta anak yatim. Jika kita diberi amanah untuk mengurus harta anak yatim ni, kita uruslah dengan sebaik-baiknya. Sehinggalah dia mampu untuk menguruskan harta tersebut, barulah kita serahkan harta itu, harta ayahnya kepada dia. Masa dia belum baligh tu, dia tak mampu lagi nak menguruskan hartanya, kita pula pemegang amanah, pemegang amanah untuk menguruskan harta arwah ayahnya. Jadi kita kena jaga elok-elok, tak boleh guna satu sen pun walau dalam keadaan sesak.
Ini kalau kita diberi amanah untuk memegang harta dia. Tapi sekiranya kita ni memang jaga anak yatim, nak dia pula pak dia tinggalkan harta, jadi kita boleh gunakan, bukan keseluruhannya, menggunakan bukan untuk peribadi. Guna duit pak kawan tu, arwah bapak kawan tu, pergi bayar buka kereta baru. Tak boleh bayar deposit rumah ke, kereta ke, ataupun pergi shopping ke, untuk peribadi untuk peribadi. Itu tak boleh, akan haram hukumnya. Tapi kalau beli barang untuk kegunaan dia, kita wakil untuk pergi beli, kita tak ada duit, dia nak makan, duit pak dia ada, jadi kita boleh urus. Itu tak apa. Itulah maksudnya. Jadi memakan harta anak yatim dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa hak, itu juga merupakan salah satu daripada dosa besar yang menyebabkan seseorang itu diharamkan oleh Allah merasai nikmat syurga. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, kata Nabi, wal'aqu liwalidayhi, iaitu orang yang menderhakakan kepada kedua ibu bapanya. Golongan yang keempat yang diharamkan oleh Allah merasai nikmat syurga, iaitu mereka yang derhakakan. Al-'aq maksudnya orang yang menderhakakan kepada kedua ibu bapa. Al-'aq lawannya bir. Aq lawannya bir. Derhaka lawannya buat baik. Biru tu buat baik. Baik. Jadi golongan yang keempat, kata Nabi, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada merasai nikmat syurga, mereka yang menderhakakan. Derhaka di sini maksudnya mereka yang tidak mematuhi segala titah perintah ibu dan ayahnya, dan melakukan sesuatu yang menyakiti hati mereka. Itu juga tergolong daripada kalangan orang yang derhaka. Baik, ibu dan ayah yang saya hormati, kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Allah kata, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu bahawa wa qada rabbuka alla ta'budu, dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu tidaklah disembah melainkan Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Dalam surah Al-Isra, Allah perintah yang pertama taat kepada Allah, sembah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas sembah Allah, taat Allah, Allah kata pula wa bil walidaini ihsana. Siapa yang kedua kena taat? Dah tentulah kedua ibu bapa. Kena berbuat baik. Ini perintah. Allah perintahkan kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, sekalipun telah sampailah umur mereka itu telah tua, salah seorang ataupun kedua-duanya, tak kira lah, pak muda mak tua, wajib buat baik. Pak tua mak muda pun kena buat baik juga. Pak tiri mak kandung kena buat baik. Ayah kandung mak tiri kena buat baik, tak kira. Wajib, kerana ini adalah perintah. Kadang pak tiri anak tak berapa nak hormat, mak tiri kadang anak tak berapa nak patuh. Kok mana sekalipun titlenya mak, tak kira mak tiri ke mak apa ke, kan, kita kena hormat dia sebagai orang yang memegang title. Sekalipun mak tiri tu muda, mak umur 80 dah, kahwin dengan umur 20, boleh tahan.
Nak umur muda, umur 20. Kan tak kira anak hak sulung ialah pak dah umur 80, anak yang sulung pun kat umur 60 dah. Nak taat pada mak muda kok mana pun kena, pasal dia dah jadi mak. Cuma segan tu mestilah ada. Tapi ketaatan berbuat baik itu mesti kena ada. Ini perintah. Kemudian Allah kata fala taqul lahum uff wala tanharhum. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya, sekalipun dengan mengatakan wala tanharhum, dan janganlah kamu mengherdiknya, jangan kamu menghinanya, jangan kamu menjerkahnya. Allah kata dalam ayat disebut uff, diterjemah dengan hakikatnya tafsir menyebut bahawa Allah melarang kita menyatakan sesuatu, mengatakan sesuatu yang menyakiti hati mereka dua. Itu pun adalah masuk kepada bentuk larangan. Allah larang jangan seorang anak mengatakan sesuatu yang menyakiti hati mak ayahnya. Jangan. Baitulah ibu dan ayah yang saya hormati, kita selalulah doa yang baik-baik untuk anak kita. Kerana doa seorang ibu ni kepada anak ni laisa lahul hijab, tak ada hijab. Allah terus terima direct dia doa untuk anaknya. Sama juga dengan seorang ayah yang mendoakan untuk anaknya laisa lahul hijab, tak ada hijab. Tapi kalau dia doa untuk diri dia, tengok amal lah. Kalau dia orang soleh, dalam soleh doa untuk anak lagi makbul lah. Dia doa untuk dirinya pun Allah Ta'ala makbul. Tapi kalau dia tak soleh, dia doa untuk anak, Allah makbul, kerana laisa lahul hijab, tak ada hijab. Tapi kalau dia untuk doa diri dia, lambat lah, pasal dia bukan orang soleh. Itu maksudnya. Jadi bila seorang ibu, terutamanya ibu lah, kerana itulah Nabi sebut dalam hadis, bila mana satu orang tanya pada Nabi, siapa orang yang kena taat, siapa orang yang aku kena buat baik, Nabi kata apa? Ummuka, ibu kamu. Sumbaman, sahabat tanya lagi, kemudian siapa? Nabi jawab lagi, ummuka, ibu kamu. Kemudian dia tanya lagi, sumbaman, kemudian siapa lagi? Nabi jawab, ummuka, ibu kamu. Ditanya kali yang keempat, summaman, kemudian siapa lagi? Kemudian Nabi jawab, abuka, ayah kamu. 3 kali Nabi sebut ibu, sekali Nabi sebut ayah. Menandakan apa? Ibu ni Masya Allah. Allah sebut dalam surah Luqman, Allah kata awassaynal insana biwalidayni hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu ni dia bawa kandungan anaknya wahnan ala wahnin, berat demi berat, tanggungan demi tanggung. Beban makin beban, ibarat bandingan bata. Kan kita susun bata, mula ikat pertama, ikat kedua, ikat ketiga, ikat keempat, ikat kelima. Beban dia lagu tu. Mula dia okey lagi, masuk bulan ketiga okey lagi, masuk bulan kelima dia dah sarat dah, masuk bulan ke-6 ke-7 dia dah sarat, masuk bulan yang ke-9 lagi sarat. Nak naik tangga pun tak mampu, dia beban. Itu belum kira beranak Caesar, beranak dengan apa, bedah opening. Saya tengok isteri saya sudah beranak opening. Allahu Akbar. Dulu melintang ke atas, tak ada lah, melintang ke bawah. Takut kita pun. Kita yang selamat kan. Tunggu pergi daftar kan. Demo lah. Sebab itulah layaknya seorang ibu tu Nabi sebut 3 kali. Ada orang kata tak adil ustaz, boleh sebut ibu 3 kali. Jangan kita mempertikaikan lagu tu. Adil tak adil, kita seolah-olah mempertikaikan hadis Nabi. Nabi dah sebut ibu kamu 3 kali dah.
Bukan kira adil tak adil, tapi dilihat kepada siapa yang tangguh lebih, menyusukan Allah macam-macamnya. Jadi kerana itulah Allah terima doa ibu dia, sekalipun ibu ni tak tadah tangan. Macam kita ayah pun sama, tak tadah tangan pun ya Allah bagilah anakku pandai, walaupun tak tadah tangan tetap Allah makbul. Petah lagi kalau tadah tangan beradab lagi ya. Hang ni bodoh lah, mengaji dekat mana ni. Kita kata lagu tu pula memang bodoh tu Lepas tu doa tak boleh kena, tak boleh doa yang tak elok untuk anak ni. Doa yang baik, mudah-mudahan insya-Allah anak nak balik kerja, balik Kuala Lumpur, nak pergi kerja, kita doakan hampir esok balik ni elok-elok, tak mengantuk berhenti, kita pesan kat dia. Walaupun umur dah 30 lah, tapi tetap kita pesan benda yang sama. Kenapa? Kerana sayang satu, kerana doa dia perlukan, anak ni dia perlukan doa seorang ayah, seorang mak. Ni kita doa lah, walaupun umur dah berapa lah, tetap kita doakan, tetap kita ingatkan. Mengantuk jangan duk gagah bawa juga, berhenti. Berhenti tempat yang selamat, tu tidur lah. Lepas tu jaga balik jalan lah. Kalau rasa ni lapar, berhenti makan. Orang terbesar tu bukan dia tak tahu, bukan dia tak erti, dia tahu, tapi kerana doa kita. Bawa dengan laju 110 cukup, apa tak ada 110. Kalau nak laju pun 15 cukup lah, jangan laju sangat. Bagi semangat kat anak, dia pergi tekan 15 semua. Jadi itu sama juga lah, kita duk pesan kat anak kan, tak usahlah duk pergi mandi sungai lah, ni musim kepala ayak. Anak kata mana ada tengah-tengah hari rembang ni, kepala ayak selalunya musim hujan di bukit, kepala ayak mai kan, kita duk kata lagu tu kan, tapi kita pesan soalan bahaya. Walaupun musim panas, tapi mulut kita tu dia kena jaga. Usah duk pergi mandi, dia tak bagi tak payah lah. Walaupun tengah hari rembang, masin mulut dia. Betul ya Allah makbul, tengah hari rembang pun kepala ayak mai. Betul kita pesan. Tu doa yang baik. Mudah-mudahan anak kita dapat berbakti pada kita. Paling penting pada kita, selalu kalau di sekolah tu, masa sesi pendaftaran, mak dia mesti dia cakap, Ustaz buatlah lagu mana kat anak saya, yang penting dia pandai mengaji. Yang penting dia pandai mengaji. Alhamdulillah. Tak buatlah lagu mana anak saya ni, asalkan dia pandai mengaji. Jadi bila dia cakap lagu tu, kita syok. Mula-mula dia suruh dah kata lagu tu, bila jadikan kena naik mahkamah lah apa lah, jadi sama lah macam tu. Tapi kalau dulu pergi mengaji dulu, abang siap-siap kat tu tak buat apa pun, asalkan anak saya ni jadi orang lah. Jadi orang boleh jadi imam kat saya besok kan. Tu dulu lah tak ada kan, cubit sikit ya. Mahkamah tu ni zaman dah. Kulihal, mudah-mudahan anak dapat berbakti dan berbuat baik kepada. Inilah 4 golongan yang Nabi kata yang diharamkan oleh Allah, memasukkan ia ke dalam syurga dan tak merasakan orang ni nikmat syurga. Yang pertama, orang yang minum arak. Yang kedua, orang makan harta riba. Yang ketiga, makan harta anak yatim. Dan yang keempat, menderhakakan kepada kedua ibu bapa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Kalau ikut daripada susunan periwayatan hadis, kitab Imam Hakim ini berada kedudukannya selepas Musnad. Pertama sekali adalah sahih. Nombor 1 sahih. Nombor 2 sunan. Nombor 3 musnad. Nombor 4 barulah kitab Imam Hakim. Kitab Imam Hakim ada 2, Al-Mustadrak dengan Al-Mustakhrajat. Dia ada 2.
Lepas Imam Hakim barulah Al-Muwatta Imam Malik. Jadi dia ada peringkat hadis periwayatan. Nombor 1 sahih. Sahih ada 2. Sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Itu nombor 1 dalam periwayatan hadis. Nombor tingkatan yang kedua adalah sunan. Kitab-kitab sunan. Kitab sunan ada 4. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ada 4 kitab sunan, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga barulah kitab musnad. Kitab musnad banyak, tapi antara musnad yang paling terkenal Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu kalau kita baca hadis riwayat Imam Ahmad, jadi kita tahu kitabnya adalah Musnad Imam Ahmad. Nah, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la Al-Muwassali. Musnad itu kita antara kitab musnad lah. Nah, baik. Kemudian selepas kitab musnad, kitab mustadrak. Mustadrak pengarangnya adalah Imam Hakim. Dan satu lagi mustakhrajat, juga pengarangnya adalah Imam Hakim. Sebab tu kalau kita baca hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi kalau hadis riwayat Imam Abu Daud, kita tahu kitab dia apa? Sunan Abu Daud. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i duduk kat mana tadi? Dia duduk dekat Sunan. Hadis riwayat Imam Hakim. Maka bila sebut hadis riwayat Imam Hakim, dia punya kitabnya nama apa? Mustadrak. Macam tu. Di senangnya hadis riwayat Imam Muslim. Mana hadis riwayat Muslim? Hadis tu duduk dalam kitab mana? Sahih Muslim. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, maka hadis tu dia duduk dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi. Jadi gitulah dia punya apa nama ni tingkatannya. Baik, hadis yang seterusnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un la yashba'na min arba', ardun min matar, wa untha min dhakar, wa 'ainun min nazar, wa 'alimun min 'ilmin. Sadaqa Rasulul Karim, rawah al-Imam Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara tiada kenyang daripada 4. Yang pertama, bumi tiada kenyang daripada hujan. Yang kedua, perempuan daripada lelaki. Yang ketiga, mata daripada memandang. Yang keempat, alim daripada ilmu. Benarlah kata Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sebut hadis riwayat Imam Hakim, apa kitab dia? Mustadrak. Itulah, senang. Baik. Kata Nabi, ada 4 perkara yang tidak mengenyangkan. Apa maksud yang tidak mengenyangkan? Baik. Nabi sebut ada 4 perkara yang tidak mengenyangkan, yang tidak memuaskan nafsu. Itu maksudnya. Betul, kadang-kadang ada satu doa yang kita doa apa? Wa min nafsin la tashba'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min du'ain la yusma'. Nah, kita dah ada doa kan? Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya. Nah, betul Nabi kata ada 4 perkara yang tak pernah mengenyangkan nafsu, yang tak pernah mengenyangkan. Apa dia? Yang pertama, bumi tiada kenyang daripada hujan. Maksudnya bukan dikira kepada nafsu. Jadi bumi yang tidak
kenyang daripada hujan, bumi yang memerlukan kedatangan hujan. Sekiranya hujan itu maksudnya tidak puas, tidak puas. Sekiranya bumi ni habaq dekat hujan, wahai hujan, cukuplah, aku dah puas dah, aku dah puas dah, terima dah, tak payah turun dah. Kalau bumi dia habaq kat hujan dah tu, habis kita. Habis. Ni tara kadang bila musim kemarau kita teringat musim terkujur pula. Mai musim terkujur teringat pula musim panas pula. Musim kemarau. Nampak? Sebab apa? Manusia ni dia tak pernah kuat. Nah, sama lah masa kami mengaji dulu, bila mai musim sejuk teringat musim panas. Nah, bila mai musim sejuk sana bukan sejuk punya kita lah. Sejuk lagu ni dia kulit, kita sejuk di atas kulit ni. Sana sejuk sampai ke tulang. Sejuk dia sampai ke tulang. Sejuk lagu ni kita boleh ejah lagi. Ejah bagi ekor ni bagi slow sikit kan. Rasa sejuk kita tutup satu ekor. Macam tu. Sana nak tutup ekor lagu dah. Dan memang angin dia memang angin sejuk. Tak pernah sepanjang 5 tahun saya duduk kat sana, paling rendah suhu -4. Paling rendah. Tak. Waktu tu bercakap keluar asap. Seronok berak lah kita pun. Kita orang kampung. Tak pernah rasa bercakap. Keluar angin pula. Keluar asap jadi berak. Seronok duduk keluar asap. Kan? Budak masa tahun pertama 2010. Memang sejuk betul dia. Tangan ni bengkak sampai nak genggam tak boleh. Jadi lagu tu bengkak tangan ni. Sejuk. Masa tu teringat musim panas. Bila main musim panas teringat pula musim sejuk. Seronok dah kalau musim sejuk. Tak pernah buat kita ni. Gitu. Kalau bumi ni habaq kat hujan, wahai hujan atau sudah turun hujan, aku dah puas dah, habis lah. Lepas tu bumi bila turunnya hujan kita seronok. Kerana hujan bila dia turun dia menyuburkan tanah. Hujan tu rahmat. Kata Pak Sumit, pasal apa kata dia habaq dia sebut, pasal apa hujan tu disebut sebagai hujan tu rahmat. Pak Sumit tanya, pasal apa hujan tu disebut sebagai hujan tu rahmat? Siapa pun tak boleh jawab. Kan kita kata hujan tu kan rahmat. Pak Sumit tanya, Pak Sumit Kuala Narak, Bukit Tembagah, pasal apa dia katakan hujan tu rahmat? Pasal apa? Pasal kata Pak Sumit, kalau hujan tu turun besar-besar buahnya, agak-agak kita kata hujan tu rahmat tak? Kalau lah kata hujan tu turun besar-besar buah nyok, kata dia, mai timpa kita ni, agak-agak kita panggil hujan tu rahmat? Tak panggil dah. Kita panggil apa? Hujan tu balak. Tak panggil rahmat. Ni hujan tu rahmat pasal dia turun halus. Turun halus kita boleh redah lagi. Walaupun naik motor kita boleh redah lagi, naik kereta kita boleh redah lagi. Itu sebab dipanggil sebagai hujan tu rahmat. Selain daripada dia menyuburkan tanah, selain daripada dia menurunkan rezeki, hujan ni. Itu juga termasuk dalam rahmat tadi ni. Termasuklah yang tadi. Kalau hujan tu turun besar-besar buah nyok, habis rumah kita. Mana? Rumah kita pun habis. Kita nak keluar pun tak boleh, kereta nak lalu pun tak boleh. Itu sebablah namanya hujan itu rahmat. Jadi bumi ni dia tak pernah rasa kenyang untuk menerima hujan. Tak rasa pernah puas lah. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, wa unta min zakar, perempuan daripada lelaki. Apakah yang dimaksudkan tidak kenyang, tidak berasa puas, nafsu yang tidak pernah rasa kenyang? Perempuan daripada lelaki. Mafhum daripada hadis ini ialah saling perlu memerlukan.
Itu adalah fitrah. Kemahuan itu adalah fitrah. Satu orang perempuan, dia memerlukan satu orang lelaki. Itu fitrah. Seorang lelaki yang memerlukan seorang perempuan. Itu juga fitrah. Seorang perempuan memerlukan 10 orang lelaki untuk bantu dia. Itu pun juga fitrah. Satu orang lelaki memerlukan 10 orang perempuan. Itu juga adalah fitrah. Yang jadi pelik, lelaki perlukan lelaki. Perlukan lelaki itu tak bukan maksudnya dari segi bantuan. Lelaki sukakan lelaki, perempuan sukakan perempuan. Itu melawan fitrah. Betul, Allah ingatkan kita dengan peringatan yang keras tentang nafsu songsang ni. Baik, kerana itulah kita tak apa nak setuju sangat cerita-cerita yang ada unsur lagu tu. Ayah-ayah tengoklah kot dalam TV tu, lelaki pendosa, suami lelaki pendosa. Betul lah. Lakon ada adegan-adegan yang tak apa nak enak lah, tapi dibenarkan juga untuk ditayangkan. Alasan nak bagi pengajaran. Memanglah dia ada taubat apa semua tu, tapi permulaan itu ni sebenarnya memberi kesan. Taubat tu mestilah ada. Memang dia ada taubat, tapi lah episod episod yang keberapa kita bukan semua tengok. Cerita dia. Tambah pula ni, baru ni ada lagi satu cerita yang ada adegan yang tak apa nak manis lah, adegan yang menggairahkan. Tapi alhamdulillah pejabat agama daerah ni, menteri agama kita tak setuju tentang tayangan cerita tersebut. Sebenarnya mendatangkan satu keburukan. Mungkin dia kata ada pengajaran dia, yalah, tapi benda hak tunjuk tu tak elok. Pengajaran tu kita kata ada, tapi benda hak nak tunjuk elok yang mula-mula tu tak elok. Itulah cerita dia. Inilah yang sebenarnya yang berlaku. Memang kita saling memerlu. Allah jadikan lelaki dan perempuan saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alna lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban liqabaila lita'arafu. Allah jadikan lelaki dan perempuan dan berbuak-buak ni untuk saling kita kenal mengenal. Surah Al-Hujurat. Allah jadikan kita ni untuk saling kenal mengenal. Tapi kita kenal mengenal tu berdasarkan syariat yang diajar oleh agama. Bukan main pakai terus ya. Kalau zaman dulu kita nak berkenal dengan satu orang, kita guna orang tengok, pergi hantar, aku kenal agak dia ni, dia aku segan, jadi hang tolong pergi tanya mak ayah dia asal dia ada orang kata. Kalau kita dulu lah ni tak ada lah, gentleman datang seorang-seorang lah, okey tak tahu. Tapi dia jumpa mak ayah dulu, tak bawa pergi keluar ke apa semua belum. Tapi lah ni dah bawa pergi keluar, kata kahwin belum tentu nak duk berusung kiri kanan merata pergi. Tapi lah kali jadi benda hak tak elok. Alhamdulillah, inilah yang berlaku. Jadi yang dikatakan sebagai perempuan daripada lelaki, maksudnya kita ni pun takkan pernah rasa kuat. Saya nak tanya ayah-ayah, seorang cukup ke isteri? Berani tu, gelek tu, tak ada orang-orang kat belakang ni tak minta lah kota berempat sebab ibu-ibu mereka retok lah kami seorang suami cukup lah ustaz. Bukan kira cukup, dan memang kena seorang. Laki kalau tanya, kami kalau isteri seorang cukup lah, bohong lah. Bukan kata ayah, saya pun sama. Dalam kuliah dia derah lah, balik rumah jadi kucing. Tak berani kita pun.
Nah, dicerita dalam itu. Nah, itulah maksudnya. Kita pun takkan pernah rasa nak puas dalam benda-benda lain. Itu adalah fitrah. Tapi Allah ingatkan kita. Fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah kamu daripada perempuan itu 2, 3, 4. Itu ayat. Tapi jangan baca takat tu ya. Sambung lagi. Tak, jika kamu khawatir untuk berlaku adil, cukuplah seorang. Allah kata. Tapi kena ingatlah tu. Kalau kita tak boleh nak berlaku adil, seorang pun cukuplah. Nah, itu. Ni kita baca takat 2, 3, 4 waktu berkerah. Kan? Tak baca sampai habis. Kena baca sampai habis ayat tu. Itulah maksudnya. Baik. Yang ketiga, mata daripada memandang. InsyaAllah kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 23 22. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah kita yang akan datang. Terima kasih kepada ayah dan ibu saya yang sudi hadir dalam kuliah ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya di sini. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak kata. Saya maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, ampunkan ibu dan ayah saya yang hadir pada malam yang barakah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan tak lama lagi kita akan sambut kedatangan bulan Ramadan. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah terima kita untuk masuk dalam bulan Ramadan tersebut. Faqulna amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah terima kita. Dan sama-samalah saya peringat juga diri saya yang kerdil ini, sama-samalah kita mempertingkatkan amal di sepanjang bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, dan dapatlah kita istiqamah pada bulan-bulan yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi insya-Allah saya dimaklumkan kuliah hanya pada kuliah subuh saja, kuliah maghrib tak ada. Jadi saya datang untuk mengucapkan selamat menyambut kedatangan Ramadan Karim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi kuliah kita, akan kita jumpa lagi perjumpaan dalam siri-siri kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وصلوا. السلام عليكم ورحمة الله